Maka moleklah kiranya kita dengar terlebih dahulu hujah pertama pihak kerajaan di bawah kata kunci yang pertama, sistem peperiksaan UPSR dan PMR yang berorientasikan peperiksaan. Dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana apabila kita jalankan UPSR dan PMR, kita hanya menguji aspek teori semata-mata, warga dewan sekalian, dan menolak tepi aspek aplikasi. Maka pada hari ini saya akan merujuk menurut Presiden Persatuan Guru-Guru Malaysia, iaitu Muhammad Sabri Muhammad Arsyad, mengatakan sistem penilaian UPSR dan PMR lebih berorientasikan peperiksaan. Hal ini bermaksud yang mana pelajar hanya diuji dari aspek teori semata-mata tanpa menguji aspek aplikasinya. Warga dewan sekalian, hal ini saya akan ceritakan kepada anda senario pada masa ini apa yang dilalui oleh pelajar-pelajar kita dalam sistem pendidikan pada hari ini. Yang mana satu sukatan pelajaran telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan-sukatan ini akan dihabiskan oleh guru-guru yang tercinta. Maka apabila sukatan ini telah habis diajar, pelajar akan diuji dengan satu peperiksaan, iaitu UPSR dan PMR. Hal ini bermaksud apabila pelajar ini diuji dengan UPSR dan PMR, kita hanya menguji aspek teori semata-mata. Warga dewan sekalian, baiklah, untuk meningkatkan tahap kefahaman warga dewan sekalian, saya berikan contoh yang cukup mudah. Kita lihat pengajaran sains di peringkat UPSR dan PMR. Kita ambil satu topik yang cukup mudah, iaitu aspek pemakanan seimbang. Bagaimana apabila kita mengajar teori aspek pemakanan seimbang ini, warga dewan sekalian, kita akan uji dalam peperiksaan UPSR dan PMR. Namun pada hari ini, sayang seribu kali sayang, aspek ini hanya teori semata-mata yang diuji dalam peperiksaan UPSR dan PMR. Namun aplikasinya, warga dewan sekalian, pelajar kita tidak mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Saya tunjukkan contoh, warga dewan sekalian. Menurut Mary Huang, Doktor Persatuan Kesihatan Malaysia, mengatakan sebanyak 78.3% pelajar kita lebih gemar untuk makan mi segera, warga dewan sekalian. Yang keduanya, pelajar kita juga lebih gemar untuk mengambil makanan ringan, itu sebanyak 87.3% warga dewan sekalian. Statistik ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya aspek teori yang ditekankan dalam sukatan mata pelajaran yang diuji dalam UPSR dan PMR menjadi penyebab pelajar kita tidak mengaplikasikan aspek pembelajaran teori dalam kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, warga dewan sekalian, telah saya ceritakan kepada anda, apabila kita memberikan teori semata-mata, kita menguji teori semata-mata dalam UPSR dan PMR, adakah aspek itu masih relevan untuk kita jalankan pada masa sekarang? Maukah pelajar-pelajar kita menjadi mundur kerana tidak mengamalkan cara hidup sihat yang mereka belajar dalam sains, warga dewan sekalian, yang mana teori semata-mata? Sebelum saya mengundur diri, mohon izin untuk menegakkan pendirian. Dia perlu yakin dan percaya usaha wajar kita terima melihat kepada sistem UPSR dan PMR yang tidak relevan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari ini, Muhammad Azman bin Khalid. Sebelum itu, sidang Dewan memohon maaf dan ingin membetulkan, iaitu kita mengalu-alukan kehadiran hakim kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Hashim Ismail, pensyarah dari Jabatan Kesusastraan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Tepukkan buat beliau. Seterusnya dijemput Ketua Pembangkang daripada pihak pembangkang Yang Berhormat Muhammad Luqman Sufyan bin Muhammad Junaidi untuk menyampaikan hujah-hujahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang, sahabat-sahabat kerajaan yang cukup saya sanjungi. Seterusnya hadirin dan hadirat yang bersidang. Tuan Yang Dipertua, menjelang tahun 2010, hampir 30 tahun lamanya, sistem penilaian UPSR dan PMR ini menjadi asas dan tunjang pendidikan negara. Dan lahirnya pemimpin yang beribawa, lahirnya seorang jurutera, lahirnya peguam negara kerana sistem penilaian ini.
maka kita harus bersyukur. Disebabkan perkara ini, hari ini Ketua Pembangkang saya sendiri akan menolak usul perdebatan atas rasional melihatkan kepada UPSR dan PMR memenuhi aspirasi dalam membangunkan pelajar berkualiti. Selaku Ketua Pembangkang, terlebih dahulu tugas saya adalah untuk melakukan analisa semakan semula terhadap pendefinisian usul yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang cukup saya sanjungi. Tuan Yang Dipertua, secara kesimpulannya kami tidak mempunyai sebarang masalah untuk menerima pembawaan definisi ini. Namun ada beberapa pertikaian yang perlu untuk dibangkitkan. Pertama, beliau menyatakan setelah kita menghapuskan sistem UPSR dan PMR ini bukan bermakna tidak ada sistem penilaian pendidikan langsung, namun akan digantikan dengan sistem penilaian yang baru. Namun, beliau tidak ceritakan apakah kriteria, ciri, pelaksanaan yang ada dalam sistem pendidikan baru yang akan menggantikan peperiksaan UPSR dan PMR ini. Itu kesilapan pertama, duduk dulu Yang Berhormat. Kesilapan yang kedua, apabila mereka bercerita tentang kewajaran untuk memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR, mereka tidak pernah ceritakan apakah bila kita ingin memansuhkan ini. Apabila kami tanya bila kita ingin memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR, kata beliau, itu bukan pertikaiannya. Beliau tidak sedar. Dalam keadaan semasa kita perlu menilai analisa kapasiti, kita perlu untuk menilai keadaan semasa, kewajarannya, apakah patut ataupun tidak kita menghapuskan UPSR dan PMR ini. Dan perkara ini tidak pernah diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Maka selesai dari aspek pendefinisian, duduk dulu Yang Berhormat. Selesai pendefinisian, kita beralih kepada arena pembidasan hujah pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Secara kesimpulannya, beliau ingin ceritakan bagaimanakah peperiksaan UPSR dan PMR ini berorientasikan peperiksaan. Nama pun sudah peperiksaan UPSR dan PMR, memanglah berorientasikan peperiksaan. Yang kedua, beliau tidak tunjukkan apakah keburukan sekiranya UPSR dan PMR ini hanya berorientasikan peperiksaan. Apakah kesan buruk yang diterima oleh pelajar-pelajar di seluruh negara. Dan kalau benarlah ada kesan buruk, mengapa dalam persidangan meja bulat yang baru-baru ini kita tidak ingin menghapuskan UPSR dan PMR? Kerana kita sedar, walaupun ada kelemahan, tetapi UPSR dan PMR ini membantu dalam pembangunan negara. Dan yang kedua, mereka tidak tunjukkan sistem baru yang akan menggantikan UPSR dan PMR ini tidak berorientasikan peperiksaan. Ini kesilapan perwakilan kerajaan. Selesai pembidasan. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita lihat bagaimana pada hari ini penilaian PMR dan UPSR ini tidak menyeluruh, bermakna tidak selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan Yang Berhormat. Yang pertama, isu menyeluruh apakah ukuran untuk menyeluruh di perwakilan kerajaan? Pertama. Kedua, bagaimanakah pelaksanaan sistem baru yang akan menggantikan UPSR dan PMR ini? Apakah sistem ini menyeluruh, lebih menyeluruh daripada UPSR dan PMR? Ini juga tidak pernah diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Selesai celahan. Duduk dulu Yang Berhormat. Atas dasar kesilapan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang mohon supaya usul ditolak. Atas rasional melihat kepada UPSR dan PMR memenuhi aspirasi dalam membangunkan pelajar berkualiti. Selaku Ketua Pembangkang, saya akan membawakan hujah pertama di bawah kata kunci, mekanisme paling tepat, telus dan efektif dalam menilai intelek dan kemampuan pelajar. Seterusnya, timbalan Ketua Pembangkang akan membawakan dua lagi hujah utama. Yang pertama, persaingan sihat, kecemerlangan meningkat. Dan hujah ketiga, pemansuhan mendatangkan keburukan. Seperti biasa, yang ketiga ini akan membidas hujah-hujah perwakilan kerajaan. Sebelum saya bergerak kepada sesi penghujaan, silakan yang pertama. Yang Berhormat sekadar ingin bertanya, adakah aspek psikomotor dan aspek afektif dapat diukur melalui peperiksaan? Tuan Yang Dipertua, pertama anda perlu tunjukkan UPSR dan PMR ini tidak mampu untuk menilai aspek yang anda ceritakan. Yang kedua, apakah keburukan sekiranya UPSR dan PMR tidak dapat menilai aspek yang anda ceritakan ini? Perkara ini tidak pernah diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Duduk dulu Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, seterusnya kita beralih kepada penghujaan pertama di bawah kata kunci mekanisme paling tepat, telus dan efektif dalam menilai intelektual dan kemampuan pelajar. Dalam penghujaan ini saya akan bahagikan kepada tiga fasa yang utama. Fasa pertama saya akan tunjukkan apakah ciri-ciri yang ada pada UPSR dan PMR. Fasa kedua, saya akan tunjukkan bagaimana pelaksanaannya yang efektif. Dan yang ketiga, saya akan tunjukkan bagaimanakah keintelektualan pelajar dan kemahiran serta kemampuan pelajar itu dapat dinilai dengan tepat dan telus melalui sistem UPSR dan PMR.
Warga Dewan sekalian, menurut Hashim Adnan, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyatakan ciri-ciri yang ada pada UPSR dan PMR ini cukup unik dan cukup efektif dalam memastikan ketulusan penilaian seorang pelajar itu sama ada mereka cemerlang ataupun tidak. Apakah cirinya? Yang pertama, soalan yang dibuat dalam peperiksaan UPSR dan PMR ini dilakukan selaras oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Maka tidak wujud isu berat sebelah. Yang kedua, ditanda oleh guru-guru yang bukan sekolah sendiri. Tidak wujud isu berat sebelah. Dan yang ketiga, andai kata wujudnya isu pertikaian di mana guru-guru penanda di sekolah lain ingin berdengki dengan sekolah yang lain, kita ada penandaan buat kali kedua dan penandaan serta pemeriksaan buat kali ketiga. Ini cukup unik. Maka, isu penipuan dan penyelewengan masalah integriti dapat dielakkan menjamin ketulusan penilaian. Semua ini dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tahniah buat Menteri Pelajaran kita kerana berjaya untuk memastikan penilaian ini tulus. Sesungguhnya pelaksanaan UPSR dan PMR ini ibarat menongkah bintang di angkasa, akhirnya bulan jatuh di riba. Duduk dulu yang berhormat. Seterusnya saya ingin teruskan kepada isu yang seterusnya. Yang kedua, UPSR dan PMR ini dapat menilai kemampuan dan kemahiran pelajar. Kata orang UPSR dan PMR ini hanya menilai akademik. Sebenarnya ini adalah pemahaman yang silap. Kerana apabila ada pelajar yang lemah dalam bidang akademik, contohnya mereka akan lemah dalam peperiksaan UPSR dan PMR. Kemahiran mereka menjurus ke arah kemampuan-kemahiran teknikal, maka kerajaan kita akan mencari dan menganalisis punca utama kegagalan pelajar ini. Andai kata pelajar ini lemah dalam bahagian akademik, kita cari pelajar-pelajar yang lemah ini, kita fokuskan kepada bahagian sekolah sukan, bahagian sekolah teknik dan vokasional dan sebagainya. Maknanya, kita tidak sekadar memperuntukkan dan memfokuskan kepada bahagian akademik sahaja, tetapi kita juga memantingkan dan menilai dari aspek kemahiran teknikal dan juga daripada aspek yang lain. Kesimpulan pengujian saya telah tunjukkan apakah ciri-ciri yang ada pada UPSR dan PMR ini telus, tepat dan efektif dalam menilai kualiti dan kecemerlangan seorang pelajar. Maka akhir kata, saya mohon, ayo kita fikir-fikirkan bersama. Tindakan keputusan yang kita lakukan pada petang ini bakal mencorakkan nasib pendidikan anak bangsa di luar sana. Kita tidak ingin mereka menjadi ibarat peniaga buluh kasap, pucuknya hilang, pangkalnya lesap. Kita tidak ingin mereka sekadar melukut di tepian gantang, masuk tak penuh, keluar tak kurang, disimpan buruk, dibuang sayang. Kita inginkan yang terbaik untuk mereka, untuk hari ini, esok, lusa dan sampai bila-bila. Terima kasih penjaga masa, saya mohon usul ditolak. Terima kasih yang berhormat Muhammad Luqman Sufian bin Muhammad Junaidi. Buat pengetahuan sidang Dewan juga, Muhammad Luqman mempunyai hobi yang cukup unik dan menarik, iaitu membela kucing Parsi. Dan mungkin satu hari nanti mungkin kucing Parsi yang akan dilatih untuk berdebat dalam bahasa Parsi. Untuk meneruskan perbahasan, dijemput Menteri Kedua daripada pihak kerajaan yang berhormat Nurul Husna Said binti Abdul Rahim Said untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan disanjungi perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi, peperiksaan UPSR dan PMR wajar dihapuskan. Maka, bangkit saya selaku persona nona yang pertama pada hari ini, saya akan melakukan sedikit pindaan ataupun bidasan terhadap konsep yang telah dibentangkan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Pada hari ini, persoalan pertama yang beliau timbulkan Tuan Yang di-Pertua adalah mengenai kami tidak bercerita mengenai kriteria
peperiksaan yang akan kami cadangkan iaitu kami ingin gantikan dengan peperiksaan UPSR dan PMR. Warga Dewan sekalian, telah diterangkan oleh yang pertama bahawa kriteria peperiksaan ataupun penilaian untuk kita gantikan UPSR dan PMR ini adalah secara menyeluruh, bermakna dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu yang perlu kita nilai, Tuan dan Dipertua. Namun, realitinya pada hari ini, UPSR dan PMR ini, Tuan dan Dipertua,